Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Alhamdulillah kepada kaum muslimin dan kaum muslimat yang mana di bawah dengar radio ataupun di syarikat ta'awun dan syarikat Risalah Patani, marilah kita bersama-sama untuk kita nak mengenali cara ilmu akidah. Cara ilmu akidah tu tauhid, akidah tauhid. Semoga-moga kita dapat beruntung dunia dan akhirat. Maka ilmu akidah ni kita ada ketinggalan lagi. Nama Tuhan tu dua lagi ada. Nama Tuhan yang 98, nama Tuhan yang ke-99. Cumanya sebelum pada kita nak kecek nama Tuhan dua ni, kita nak muqaranah di segi akidah. Akidah ahli sunnah dan akidah jahmiyah dan akidah jabariyah dan akidah qadariyah dan akidah mu'tazilah. Sepatutnya kita kena faham di antara ahli sunnah dengan akidah-akidah puak-puak bid'ah. Untuk kita nak muqaranah di antara akidah berimani dengan sifat Allah Ta'ala dan nama Allah Ta'ala dan akidah di antara wahdatul af'al, di antara akidah ahli sunnah, di antara akidah jahmiyah, di antara akidah mu'tazilah dan akidah jabariyah dan akidah jabariyah qadariyah. 2, 3, 4, 5 ni patut kita kena faham. Wajib atas kita tiap-tiap orang kena tahu, adakah wahdatul af'al satu perbuatan di antara perbuatan kita dengan perbuatan Tuhan. Hak tu lah tak? Kita nak muqaranah di antara 2, 3, 4 mazhab tadi.
mazhab ahli sunnah wal jamaah di segi di segi perbuatan Allah Ta'ala dengan perbuatan makhluk. Perbuatan kita dengan perbuatan Tuhan ni satu ke ataupun hak lain-lain. Perbuat maknanya akidah ahli sunnah di segi perbuatan hamba dengan perbuatan Allah Ta'ala, iaitu wajib kita kena beriman di segi ahli sunnah di antara perbuatan kita ni, iaitu 4 martabat. 4 martabat pertama, wajib kita i'tikad kata kesemua makhluk dan kesemua perbuatan kita Allah Ta'ala telah takdir pada ilmu dia sebelum daripada menjadikan akan makhluk ni 50,000 tahun. 50,000 tahun. Tuhan takdir mari dah kita nak sakit hari mana, nak menikah dengan siapa dia. Waktu kita tak ada kena miskin. Kita balik kita makhluk manusia tak kena heran dah. Gana laki muda, bini tua. Gana bini muda, laki tua. Gana orang ni boleh sakit. Tok bomo sendiri pun sakit. Tok guru pun sakit. Nabi-nabi pun sakit. Sakit belaka. Orang ni gana, orang ni dah buat benda jahat. Tuhan sehat, segar. Ni wajib kita hati kat kata benda ni Tuhan telah takdir mari sebelum daripada Tuhan nak jadikan langit dan bumi ni 50,000 tahun. Firman Allah Ta'ala, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. 50,000 tahun. Kita tak ada kena heran hak tu. Hak perbuatan Allah Ta'ala. Satu. Dan yang kedua, wajib kita i'tikad kata barang-barang hak Tuhan takdir saat ini Allah Ta'ala telah menyurat di dalam Lauh Mahfuz sebelum daripada Tuhan buat langit dengan bumi. Wa ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir. Wa ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, yani qabla an nakhluqaha. Tidak ada mengenai suatu bala di dalam bumi di atas diri kamu, malaikat Allah Ta'ala telah surat sebelum daripada menjadikan akan langit dan bumi lagi. Itu beriman yang kedua. Beriman yang ketiga, kesemua tiap-tiap benda yang berlaku gerak dia, nikmat, sehat, segar, sakit, kesemua tu tiap-tiap benda yang berlaku dalam makhluk ni wajib kita i'tikad kata bi masyiatillah, dengan kehendaki Allah. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Kamu tidak berkehendaki melainkan barang yang telah berkehendaki oleh Allah. Hak mana hak kita buat semua tu
dengan kanak kita terkadang-terkadangnya bertetek kanak kita dengan kanak Allah. Kita nak ke barang, pergi di kedai barang tu ada, boleh kita beli. Kadang-kadang tak terteteh, pergi kedai saja, pergi tengok barang tak ada, orang panggil tu Allah Ta'ala kanak kita lain. Tidak ada barang yang hak kita duk buat dalam makhluk ni melainkan dengan kanak Allah Ta'ala. Bala apa tu juga. Tuhan nak kena sakit, nak kena apa, sudah pada kanak Allah. Sudah pada kanak Allah. Sebagai penyakit kahwin, penyakit apa, tidak dapat kita nak tolak melainkan dengan kanak Allah Ta'ala. Tuhan nak sihat, tu Allah Ta'ala nak kena penyakit, tak kira wala pia-pia pun kena. Cumanya dalam hukum syarak. Hukum syarak sana ini apabila kita tahu kata di dalam rumah tu atau dalam negeri tu ada penyakit, Nabi suruh kita lari, jangan masuk dalam rumah tu, jangan pergi kepada kampung tu, jangan pergi kepada negeri itu daripada penyakit taun, penyakit juzam, penyakit maring, penyakit demam kawit. Kalau kita tahu kata rumah tu ada, kita jangan pergi dan jangan kita hafirkan. Syarak suruh. Sebab itulah disyarakkan kepada kita learning kena katuk mulut, katuk hidung, cakap kita duduk ramai-ramai. Kalau bila kita duduk beripun ramai-ramai, kita jangan duduk rapat sangat, senggih-senggih. Semaya, betul juga. Semaya masuk hari, hukum syaraknya, sunnah dia kena rapat. Tapi, oleh kerana kita nak menolak benda saat ni, nak menolak benda hak daruri, dia kena duduk jauh-jauh. Syarak suruh. Syarak suruh lagu tu. Sebab Nabi kata, firra minal majzumi firaraka minal asadi. Lari olehmu, Nabi suruh kita lari daripada orang kena penyakit juzam seperti mu lari pada rima. Kalau kita lari pada rima, kena lagi jauh, jangan dekat dengan dia. Itu mana Nabi kita bani kata kita kena duduk jauh, senggih. Boleh setengah mil, boleh. Sungguh kita kata syaraknya suruh kita duduk rapat biar kita semaya Jumaat masuk baris. Hak tu hak syarak. Hak ni pun syarak juga. Orang panggil hukum aridi, orang panggil hukum kedatangan. Sabab manik syarat sah batal. Ini syarat orang panggil. Hak tu hak hukum mari daripada syarak sawu sufu fakum. So kita tak rapat. Itu hak syarak. Hak ni pun syarak juga. Orang panggil syarak, orang panggil hukum kedatangan mari. Orang panggil hukum wadai. Ia dua hukum syarak. Hukum syarak ni dia terbagi dua. Pertama hukum taklif. Hak taklif, hak mari hukum lagu tu dah suruh. Yang kedua hukum wadai. Hukum wadai ni dengan sebab manik. Jadi hikpa boleh kita tak boleh duduk rapat ni kerana kita takut takut penyakit tu mari, kok demo mari. Tu syarat yang suruh lari. Dan lagi juga syarat juga hak Nabi kata la adwa wala tirata wala hamata, tidak ada jenis jakit. Jakit tak ada. Hak Nabi riwayat kata jenis jakit wajib kita i'tikad kata jenis jakit tak ada.
Jakit dia orang tu, jakit orang ni tak ada. Hakuk mana pula? Maka kita nak amal di antara dua hadis. Hak Nabi suruh lari. Lepas tu Nabi suruh kata tak ada jakit. Hak tu kalau kita duduk dalam rumah sekali. Kita duduk dalam rumah sekali dah dengan orang kena penyakit tu. Hak tu kita nak lari tak boleh. Hak tu. Orang panggil wajib kita i'tikad kata jenis jakit ni dengan takdir mari daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala takdir mari 50,000 tahun sebelum daripada Tuhan buat langit dengan bumi, ya kena lah nana, larilah nana pun kena. Tu kalau Tuhan tak sewi kena, rapatlah dah pun tak kena. Hak tu di segi takdir. Maka kita tidak ambil hak takdir tu mari buat hujah dengan syarak. Tak boleh. Maknanya learning kita kena pakat diberi pun duk jari-jari. Sengai-sengai. Amal di antara hadis Nabi kata tak ada jakit. Amal di antara Nabi suruh lari. Kalau kita duk suku dah jangan masuk dekat. Kalau kita duduk sekali dah, umur sekali, nak ranah tu. Tu orang panggil sakut dengan keadaan sekarang ni. Kita patutlah kita kena faham di antara perbuatan Allah Ta'ala dengan perbuatan kita. Makai ubatlah no kalipun dia Tuhan tak suruh hilang, tak hilang. Wajib i'tikad. Kalau Tuhan nak hilang, tak nantikan makan ubat. Wajib i'tikad lah tu. Cumanya syarat suruh ubat. Tu. Harga siapa? Sedekah jadi ubat. Dawu maradakum bisadaqat. Ubat olehmu akan orang sakit daripada kamu dengan sedekah. Kita rajin sedekah tu ubat dah. Syarat. Dan datang pada hadis kata kullu da'in dawaun. Tiap-tiap penyakit ada ubat. Mereka mati dengan tua. Hak tu ubat tak ada hak tu. Cari ubat lahna kena mati belaka. Cari ubat lahna kena tua belaka hak tu. Tu orang panggil cara kita nak beramal di segi masalah di masa musim ni orang panggil musim penyakit. Cuma balik kita ni kemudian pakai doa dengan Tuhan will lepas jauh. Cara kita nak doanya, satu kita kena baca kunut. Kena baca kunut. Untuk apa? Untuk menolakkan bala. Orang panggil sunat baca kunut waktu bala. Pakai baca kunut. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau kita ingat ke rakaat akhir tu rokok, sudah rokok naik i'tidal, kita pakai baca kunut. Kalau kita ingat boleh baca, kalau tak ada nak baca belah doa kerana tak ingat. Orang panggil sunat apa? Sunat hai'ah. Sunat hai'ah baca kunut waktu bala. Ada pun kunut di waktu subuh tu, tu sunat arba'at atas kata dalam mazhab Imam Syafi'i. Tu kita baca semualah kunut tu dah. Baca pula zuhur, asar, tu tak jadi muskilah bagi orang hak faham. Tu ubat dia. Kadang apa? Kerana kita ni orang Islam ni, dia kena berzikir, kena doa. Kalau jadi orang tak zikir, tak doa ke, setengah ikan duduk oleh air. Ikan ni dia nak hidup dia duduk oleh air. Apa kalau ikan tu tak ada duduk oleh air, nampaklah no. Hidup tak? Tak hidup ikan tu. Dimakiyalah. Dimakiyalah. Kita orang mukmin, dia kena ada doa, ada zikir. Kalau tak ada zikir, tak ada doa, setengah ikan tak ada duduk dalam air.
Mari kita pakai zikir, mari kita pakai doa, tolak bala. Pas nak cari ubat ke apa? Cari. Tak ada menegah. Doa, cari ubat. Tu. Tu orang panggil. Kalau kita doa saja, ubat tak cari, tak boleh ke? Sebab apa? Sebabnya mazhab ahli sunnah wajib kita i'tikad kata takdir Allah Ta'ala 50,000 tahun sebelum daripada menjadikan langit dan bumi. Dia Tuhan telah surat dalam Lauh Mahfuz. Dia wajib kita i'tikad kata kesemua benda yang terjadi ini dengan kehendak Allah, dengan masyiatillah. Dan yang keempatnya wajib kita i'tikad kata tiap-tiap benda yang ada, tiap-tiap benda makhluk yang ada yang nampak ni, dan semua perbuatan semua ni, negara semua ni, makhluk Tuhan belaka. Benda yang Tuhan jadi. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menjadikan kamu dan barang kamu buat. Ataupun kalau kita pakai ma tu ma masdariyah. Allah Ta'ala menjadikan kamu dan perbuatanmu. Mana kita, perbuatan kita makhluk Allah Ta'ala. Ini pak martabat ni, cara-cara beriman dengan orang panggil perbuatan Allah Ta'ala terhadap makhluk. Cumanya dibahasa kepada kita manusia ni ikhtiari usaha. Kita ikhtiari usaha. Pilihan kita. Kita kena pilih. Pilih kan? Kalau kita tak sewi kena menyakit sangat, kita ikhtiari jangan masuk dekat sangat. Kena pisah pekuk mulut. Padahal kalau pekuk mulut dalam semaya ni hukum dia makruh. Tapi oleh kerana ada sebab. Ada sebab nak menolakkan darurah. Ad-darurah tubihul mahzurat. Benda darurah ni harus boleh kita buat kerja, benda yang ditegah. Pekuk mulut tak boleh, makruh oleh semaya. Semaya gelak makruh. Banyak lagi 45 negara benda makruh oleh semaya. Sebab bagi semaya. Ini orang panggil i'tikad ahli sunnah wal jamaah. I'tikad dengan takdir Allah, i'tikad dengan masyiatillah, i'tikad dengan ikhtiari usaha daripada kita orang hamba. Ning mazhab ahli sunnah. Ada pun i'tikad puak Jabariyah. Puak Jabariyah ni yang menafikan ikhtiari usaha. Dia kata ikhtiari usaha di hamba tak ada. Tuhan belaka. Perbuatan kita, perbuatan Tuhan. Orang panggil i'tikad wahdatul af'al. Wahdatul af'al yakni satu perbuatan. Perbuatan kita hak Tuhan. Gerak gigi gapo hak Tuhan. Masuk jamai gapo Tuhan. Masuk tu Tuhan. Jadi tu orang panggil i'tikad Jabariyah. I'tikad Jabariyah. Orang yang eka dengan ikhtiari usaha daripada hamba. Kita tak ada masyiah apa ya kata. Makhluk kita ni tak ada kerana kipa, Tuhan belaka. Tu i'tikad Jabariyah. Tu. I'tikad Jabariyah ni orang panggil daripada Jahmiyah. Ketua dia daripada Jahmiyah. Orang panggil daripada gulu kepada fi'lullah, gulu kepada perbuatan Allah Ta'ala, Tuhan belaka. Hingga sampai kita tak ada ikhtiari, tak ada usaha. Mana kalau tilik gitu juga kita buat kerja ke apa, tak ada dosa apa. Tak ada dosa apa lagi Tuhan belaka. Maka dengan sebab itulah satu orang betina di zaman Umar Ibn Khattab, ia orang curi. Tak kalau ia curi sana kena igat.
Kena igat tak ni, apa kalau curi terpaksa kena kat tangi. Sebab tu kata oleh Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang curi laki-laki, curi perempuan kena kat tangi. Apa kalau orang nak kat tangi dia tadi, retina tadi, dia kata, "Hei Umar," dia kata, "Kenapa boleh kamu nak kat tangi aku? Aku curi bukan dengan kanaki aku, dengan kanaki Allah." Dia kata kanaki Tuhan. Kanaki Tuhan belaka. Masyiah kita tak ada. Nafi kanaki masyiati hak makhluk. Ikhtiari makhluk tak ada. Tuhan belaka. Lalu Umar jawab kata kan, "Aku nak kerak tanganmu pun bukan dengan kanaki aku. Dengan kanaki Tuhan juga." Orang panggil musyakalah. Wi pada dengan i'tikad dia. I'tikad lah tu i'tikad Jabariyah. Jabariyah mana majbur, dikerasikan. Semua ni Tuhan belaka. Orang panggil wahdatul af'al. I'tikad persatuan perbuatan. Satu perbuatan makhluk, satu perbuatan Tuhan yang kata hak tula. Tu orang panggil Jabariyah. Ada pemazhab ahli sunnah, perbuatan Allah dengan kanaki Allah. Perbuatan kita ada perkanaki kita, ikhtiari usaha. Kadang-kadang tak betul-betul kerja kanaki kita dengan kanaki hak Tuhan nak wi. Kita kacau hidung matang nak kaya, hasil tak boleh kaya, boleh sesak lana. Kilah duit nak pergi kedai nak beli ikan, pergi tengok ikan tak ada. Kanaki kita nak, gana boleh tak boleh. Ni orang panggil perbuatan Allah dengan perbuatan kita makhluk ni bukan hak tula dak. Orang panggil perbuatan makhluk ikhtiari usaha dibahasakan. Tapi kadang-kadang dengan kanaki Allah betul-betul, kadang-kadang tak betul-betul. Masyiah tu tak betul-betul. Tapi semua tu dengan takdir Tuhan belaka. Nak boleh ada, nak boleh tak boleh, nak boleh tak boleh dengan takdir Tuhan. Tapi masyiah ni orang panggil. Orang panggil masyiatun kauniyah, masyiatun syar'iyah. Ya masyiah Tuhan tu, iradat Tuhan terbagi dua. Masyiatun kauniyah. Orang panggil masyiatun kauniyah ni kira kata iktibar kata benar mungkin. Fir'aun nak jadi kafir kan nak gitu Tuhan juga. Tu. Tapi Tuhan reda dak? Dak. Allah Ta'ala tak jangan jadi kafir. Wala yarda li'ibadihil kufra. Tuhan tak reda bagi hamba dia bersifat dengan kafir. Tapi kerana dengan kerana kita Tuhan, orang panggil masyiatun syar'iyah tak ada. Orang beriman, orang panggil masyiatun kauniyah pun ada, masyiatun syar'iyah pun ada. Masyiatun syar'iyah iaitu kanak kita betul-betul dengan hak syarak suruh. Kita boleh semaya, boleh puasa, boleh pergi buat haji, alhamdulillah dengan kanaki Allah. Dengan kanaki Allah, dengan kanaki kita. Sebab itulah kita nak buat kerja satu benda gapa-gapa, kita kena kata insya-Allah. Kena kait insya-Allah jika kanaki Tuhan. Tu orang panggil apa? Memberi pedah mana syak isyaki. Kita tak tahu hak Tuhan nak buat lagu mana, tak tahu. Cuma kita berjanji, kita kecek ni insya-Allah. Jika kanak kita Tuhan syak dari segi kita tak boleh tahu. Tak Tuhan lah no tak tahu. Tu orang panggil cara masyiah, orang panggil. Dari segi masyiah ni tak serupa. Kadang-kadang serupa. Kita kilah duit pergi kedai nak beli ikan pun ada, boleh kita beli. Atau orang panggil betul kanak kita dengan kanak Allah. Kadang-kadang tak betul. Duit ada, barang tak ada, nak beli tak boleh. Kadang-kadang barang ada, duit tak cukup, nak beli tak boleh. Yalah juga. Sebab tu dia kena kait insya-Allah. Tiap-tiap kita nak buat kerja apa? Insya-Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika wadan illa
an yasha Allah. Le Quran royak. Jangan mung kata aku nak buat satu benda esok. Malaikat mung kena kait. Insya-Allah. Sebab apa? Sebab kita syak. Tu beri pedah mana syaki. Beri pedah mana syak. Kita tak tahu hak Tuhan kanak kilah no. Bukan kata syak iradat Tuhan kanak kita tu dak. Kita tak tahu hak Tuhan belah no nak buat. Itu orang panggil mazhab ahli sunnah. Wajib kita i'tikad kata takdir Allah lagu ni. Tuhan surat ilmu mahfuz dan juga masyiatillah dan makhluk Tuhan. Kita ni tapi itulah orang panggil hak kita. Padi kita, umuh kita. Kita semaya. Orang panggil musalli. Orang tu semaya. Dia tak panggil Tuhan semaya dak. Tu. Orang tu masuk jambe. Dia tak kata Tuhan masuk jambe tak leh. Sebab apa? Sebab ikhtiari usaha. Tuhan royak dah. Man amila salihan fali nafsih. Siapa-siapa ia beramal benda baik, maka faedah amalan baik klik ke dia. Tuhan sendiri terbasa. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ni etika ahli sunnah. Wajib kita kena terbasa kata kita ni ada ikhtiari, ada usaha. Tuhan taruh pada kita. Tu. Lain pada etika Jabariyah. Tu sani etika Jabariyah dia pakai wahdatul af'al. Wahdatul af'al iaitu persatuan perbuatan Tuhan dengan makhluk. Tuhan dengan makhluk jadi perbuatan tulah. Sebab itulah orang panggil buat bid'ah buat itu ni. Dia kata kita kena ngaji martabat 7. Martabat 7. Mana martabat 7? Ni nak royak hak martabat 7. Hak tak boleh pakai. Tapi nak royak. Satu martabat 7 ni martabat ahadiyah. Martabat ahadiyah. Etika dia ni dia kata ahadiyah ni makna zahir segala sifat dan segala nama kesemua kita ni di dalam ilmu Allah Ta'ala. Tetapi benasa keduanya di dalam zat Allah Ta'ala, dalam kun, dalam hakikat zat Allah Ta'ala. Satu ahadiyah. Yang kedua martabat wahdah. Iaitu zahir sifat dan nama dengan cara ijmali, iaitu di dalam perhimpunan di dalam nur Nabi Muhammad. Kalau masa kita tu dalam tu buat nur Nabi Muhammad tu tekah tu wahdah, satu weh. Dan yang ketiganya martabat wahidiyah. Martabat wahidiyah ni mana zahir sifat dan asma di dalam kata anallah. Hak Tuhan kata ke Nabi Musa, innahu anallah. Aku Tuhan. Dia kata zahir semua makhluk tu dalam sifat Tuhan kata anallah tu masuk habis semua dia kata. Tu di segi orang etika Jabariyah. Dan yang keempatnya iaitu dia kata alamul musul, alamul arwah. Segala ruh semua zahir pada berbagai-bagai rupa. Tak kala Tuhan buat dalam makhluk semua dalam perut mak ni zahir rupa apa? Dia kata rupa ni hak Tuhan dulu. Zahir rupa Tuhan masuk duduk dalam perut mak. Maknanya Tuhan dengan makhluk ni dia kata hak tulah. Tak orang panggil i'tikad dia wahdatul af'al. Dan yang kelimanya alamul ajsam. Segala jenis berupa berjiring, berjising, berbagai-bagai tubik. Huminya mari daripada dia kata asal daripada Allah. Allah Ta'ala hak tulah. Orang panggil wahdatul af'al.
Dan ia keanehannya alamul arham, alam masa duduk le perut ibu. Patutlah ni orang panggil martabat tajalli. Tubik tajalli zahir mari rupa ni. Hakikatnya satu hak tula Tuhan dengan baharu. Ni orang panggil i'tiqad fuq jabariyah, i'tiqad wahdatul af'al. Dia kata perbuatan hak mana semua buat ni hak Tuhan. Hak nampak benda hak ada ni martabat tajalli Tuhan dah, tapi dia tajalli tubik. Ning jadi rupa lemu, nung jadi rupa air, nung jadi rupa orang. Orang panggil martabat tajalli. Kita duduk learning ni. Tajalli apa? Zahir rupa. Itu i'tiqad fuq jabariyah. Tu martabat 7. Ahadiyah, martabat wahdah, martabat wahidiyah, martabat alimil musul, martabat alamul arwah, alamul ajsam, patu alamu martabat tajalli. Gitu. Kita ngaji boleh tak? Boleh. Ngaji we tahu. Patu kita jangan pegang lah lagu tu. Tu reti kata ni i'tiqad wahdatul af'al. Dia kata perbuatan Tuhan dengan perbuatan makhluk hak tula. Dak mazhab ahli sunnah perbuatan Allah orang panggil iradatun kauniyah wa iradatun syar'iyyah. Iradat kita ni ikhtiari usaha ya. Disabitkan bagi kita in syi'tu wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Barang kamu tidak boleh kanaki melainkan hak kanaki Tuhan. Nak tetai nak boleh tak boleh tu. Orang panggil kanaki kita ikhtiari usaha. Ni orang i'tiqad ahli sunnah. Ada pak i'tiqad jabariyah. Dia kata hak tula. Iradat kita, iradat Tuhan hak tula. Masyiah kita dengan masyiah Tuhan hak tula. Tu jabariyah. Maka i'tiqad jabariyah ni salah dengan sunnah. Salah dengan sunnah Nabi, orang panggil bid'ah dalam i'tiqad lagu ni. Dan yang ketiganya iaitu fuq qadariyah. Fuq qadariyah. Fuq qadariyah ni ia terbagi pada dua. Satu qadariyah an-nufah. Satu qadariyah menafikan akan sifat Allah Taala. Ni nisbah dengan sifat Tuhan. Fuq qadariyah an-nufah ni mana? Ia kata ia kena eka sifat Tuhan. Cara nak mengenal Tuhan, ia kena eka segala sifat. Apa? Sebab kalau isbatkan akan sifat ni, ia kata lazim Tuhan itu jadi berjiring. Lazim Tuhan itu jadi bising. Hanya kena terbasa benda mustahil itu kepada Allah Ta'ala. Kena eka sifat. Barulah ia kata itulah yang cara kita nak mengenal Tuhan. Ia kata i'tiqad fuq qadariyah. Ia kata kan Tuhan tak atas, Tuhan tak bawah, Tuhan tak besar, Tuhan tak kecil, Tuhan tak kiri, Tuhan tak kanan. Jadi hak mana hak Tuhan tu tak ada belakang, mustahil. Benda mustahil dia panggil tu. Tak atas, tak bawah, mustahil. Tak kiri, tak kanan, mustahil. Tak ada benda. Tak atas. Sedangkan Tuhan royak oleh Quran, summastawa. Ya tak boleh percaya. Tak boleh percaya. Kalau percaya hak tu, lazim Tuhan jadi congok. Lazim Tuhan jadi berjiring. Lazim Tuhan jadi berjising. Kalau gitu, nak kenal Tuhan ni, kena menafikan sifat. Ini orang panggil qadariyah an-nufah. Qadariyah menafikan akan sifat Allah Ta'ala dan menafikan takdir Tuhan. Tuhan tak ada nisbah dengan ikhtiari usaha ni. Dia kata hulu kepada masyiatil abdi, hulu kepada masyiah kanak ki hamba semata. Kata kita ni kita Tuhan tak ada takdir apa, dia kata. Ini an-nufah, menafikan takdir Tuhan. Tak ada takdir Tuhan, tak ada takdir apa dak.
Malaikat lepas pada kita jadi dulu, kita buat dulu, kita beranak dulu, baru Tuhan takdir, baru Tuhan tahu. Orang panggil menafikan qada dan qadar. Yang mana kita duk bila dalam buku email tu ahli sunnah kena percaya. Dak yang nafi. Ni i'tiqad puak qadariyah. Ketua dia nama apa? Nama dia Yahya ibn Ya'mur. Ketua Qadariyah An-Nufah, puak yang menafikan sifat dan lagi juga menafikan takdir Allah. Maknanya i'tiqad ni salah dengan sunnah, orang panggil puak bid'ah. Gulu kepada perbuatan hamba. Kita belaka. Tu i'tiqad ni orang panggil i'tiqad Qadariyah An-Nufah. Tu i'tiqad puak Qadariyah nisbah dengan perbuatan hamba. Dan i'tiqad puak Mu'tazilah. I'tiqad puak Mu'tazilah di segi perbuatan hamba, ia kata Allah Ta'ala menjadikan kuasa ni duduk pada kita. Tuhan jadi kuasa di kita, lepas tu kita lah beri bekah. Ubat lah beri bekah dengan sendiri, nasi lah bekah mengenyek. Ikutlah tiap-tiap benda gapo jadi tak berasa kelik pada makhluk. Orang panggil hamba beri bekah dengan sendiri. Benda ni beri bekah dengan sendiri. Itu i'tiqad puak Mu'tazilah. Itu nisbah dengan takdir Tuhan, nisbah dengan sifat Tuhan. Ya nafi sifat Allah Ta'ala, sifat istiwa, sifat tinggi Tuhan. Dia kata Tuhan duk rata-rata dalam dunia, rata-rata segenap bumi tu Tuhan duk, dia kata. Tu i'tiqad puak Mu'tazilah. Jangan kita pergi lagu tu. Itu i'tiqad bid'ah, i'tiqad puak Mu'tazilah. Tu. Hanya ahli sunnah wajib kita i'tiqad Allah Ta'ala istiwa di atas aras, tapi Tuhan sekali dengan kita. Tuhan sekali dengan kita, nisbah ilmu Tuhan, nisbah melihat Tuhan, nisbah takdir Tuhan. Kita tak lepas dengan takdir Allah Ta'ala. Innallaha ma'ana. Tuhan tolong kita. Tuhan serta dengan kita. Allah Ta'ala melihat kita. Tuhan ketahui hak kita. Tu di antara kita hipung di antara ayat ma'iyah. Tuhan kata dia tahu tiap-tiap makhluk semua, tapi Allah Ta'ala bersifat dengan istiwa. Tu orang panggil ahli sunnah. Tuhan serta dengan kita, nisbah ilmu dia, nisbah ma'iyah dia, nisbah ta'yid dia dengan kita, dengan makhluk, dengan Nabi. Ya ma'iyah Tuhan ya dua. Ma'iyah dengan mana an-nasrah, Tuhan tolong Nabi. Dan ma'iyah ammah dengan mana ilmunya, Tuhan tahu. Adapun Allah Ta'ala zat dia ala arsis tawa, atas arah yang tinggi. Siapa dia tak percaya, salah dengan Quran, salah dengan sunnah, bid'ah. Kalau tak salah, kalau tak i'tiqad begitu juga. I'tiqad lain pada ning, orang panggil i'tiqad bid'ah. Terkadang buat pada angka ayat Quran. Tu i'tiqad puak Mu'tazilah. Nisbah dengan perbuatan hamba ni, dia kata hamba belaka beri bekah. Tuhan juga we jadi kuasa di kita, lepas tu kita beri bekah. Tuhan we kuasakan nasi beri ngenyek, ubat we siam nyakit. Ini orang yang i'tiqad ni fasik mubtadi'. I'tiqad fasik. Sebab apa? Sebab dia tak betul dengan Quran. Dan lagi juga mubtadi'. Sebab dia tak ada eka kali dengan ayat Quran. Tak kali dia kata Tuhan juga jadi kuasa di sini. Lepas tu hak ni we bekah dengan sendiri. Tu i'tiqad Mu'tazilah. Dan i'tiqad Jahmiyah. I'tiqad Jahmiyah iaitu satu golongan daripada puak Jabariyah tadi juga. Nisbah dengan sifat Allah Ta'ala, i'tiqad dia ta'til. Ta'til ni apa? Hapa. Dia kata nama Tuhan ada dalam Quran tu, nama ada saja ya.
Tuhan tak ada nama lagu tu. Sifat dia wayak dalam Quran tu, sifat ada saja ya. Tuhan tak sifat lagu tu, hakikat tak ada. Hana, dia kata kalulah etika kata Tuhan tak ada nama, jadi lazim jadi berjiring. Dia nak lari pada jiring. Tujuan je nak mensucikan Allah Ta'ala daripada menyamai makhluk. Tetapi hingga sampai dia telajak doa, hingga sampai kita eka sifat Allah Ta'ala, kita eka nama Tuhan hak sebut dalam Quran. Ahli sunnah ni dia tak boleh lajak lebih pada Quran. Tuhan royak lagu mana, wajib atas kita isbatkan akan sifat, wajib atas kita isbatkan akan nama. Tiap-tiap nama Allah Ta'ala menunjuk atas dua dilalah. Satu dilalah di atas alamiah nama zat Tuhan. Yang kedua dilalah di atas sifat Allah Ta'ala. Maka nama Tuhan yang kita nak kecek pada hari ini iaitu nama Tuhan 98. Setengah daripada nama Allah Ta'ala yang ke-98 namanya Ar-Rashid Jalla Jalaluh. Nama Tuhan Ar-Rashid ataupun Rashid, nama Tuhan. Kalau kita nak letak nama orang, Abdur Rashid. Rashid itu nama Tuhan. Tapi nama Tuhan lain pada Allah, nama Tuhan lain pada Ar-Rahman, kita letak nama supaya lagu tu tak apa. Rashid, tak nama Tuhan gitu selalu dah boleh. Ada pun Allah dengan Ar-Rahman tu ya kena kata Abdu. Kena kata Abdullah. Nak tahu nama Allah tak boleh. Ar-Rahman kena kata nama Abdur Rahman. Nak tahu nama Rahman tak boleh tu. Dua-dua nama tu nama yang besar sekali, nama Allah Ta'ala. Lain pada tu kita nak tak nama Rashid, Ghaffar, tak apa. Apa Rashid? Ar-Rashid huwa allazi yurshidul khalqa wa yahdihim ila siratil mustaqim. Ialah Tuhan yang menunjukkan makhluk, dan Tuhan yang menghidayahkan akan makhluk kepada jalan hak sebenar, jalan yang hak betul. Dan Tuhan lah menunjukkan akan jalan makhluk kepada jalan hak kebaikan, hal dia, kelakuan dia, akhlak dia. Ini mana Ar-Rashid. Ar-Rashid mana Tuhan yang menunjuki, irsyad. Ar-Rashid itu nama Tuhan. Sifat Tuhannya adalah Ar-Rashid ini nama irsyad. Irsyad itu apa? Tunjuk jalan. Tunjuk jalan kepada manusia, tunjuk jalan kepada makhluk, hidayah kepada jalan yang betul. Itu Rashid. Sebab kata irsyad. Irsyad apa? Orang duk tunjuk jalan. Jalan orang buat haji, pergi piai buat haji, pergi ke Mina, gitu, pergi lagu tu, pergi Arafah. Tu mana kata mursyid. Isi fa'il dia kata mursyid. Rashid dengan mana mursyid. Orang panggil fa'il, datang di atas wazan fa'il dengan makna muf'il. Tu kata Muhammad bin Malik, wa nabanaklan anhu zu fa'ili nahwu patatin au patan kahili. Ar-Rahim dengan makna rahim. Rashid dengan makna mursyid. Wajib kita atikak kata nama Tuhan Ar-Rashid, dan lagi juga sifat Allah Ta'ala ada pada zat Allah Ta'ala nama irsyad. Tuhan lah yang menunjuki. Irsyad Tuhan tunjuki, tapi hidayah ada. Terkadang Tuhan irsyad tunjuk, tapi dia beri hidayah. Dapat berimeh seperti Abu Bakrin, seperti Umar. Tuhan hidayah, isyak tunjuk jalan, bakit ke Nabi, wayak ke dia gitu-gitu, dia terima. Terkadang wayak saja ya, tapi dia tak terima. Sepengah Fir'aun. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa pergi wayak jalan ni hak betul ke dia.
Tapi Fir'aun tak terima. Tuhan bersifat dengan Rasyid juga, pergi tunjuk jalan royak Fir'aun gitu-gitu. Tapi Fir'aun tak dapat hidayah. Orang panggil hidayah terbagi dua. Hidayah dengan mana irsyad, hidayah dengan mana taufik. Kita minta taufik tu, ya Allah berilah taufik kepada kami, kepada anak cucu kami. Itu mana Ar-Rasyid. Itu makna kata Ar-Rasyid, iaitu tak didapatkan akan Allah Ta'ala itu terlupa, bukan bermain-main dalam takdir Tuhan. Hak mana hak Tuhan duk takdir dia tu, hak sekelain Tuhan buat sengaja takdir dia, bukan Tuhan buat dia lupa. Ada mengatakan apa Fir'aun kerana oleh kafir Tuhan lupa kerana boleh tunjuk saja royak orang pergi dakwah tapi tak turut kerana Tuhan lupa. Tak, Tuhan tak ada terlupa. Allah Ta'ala sengaja dia nak buat lagu tu. Orang panggil masyiah syar'iyah tak ada. Ada masyiah kauniyah. Masyiah kauniyah mana patut pada Fir'aun tu nak beriman, patut pada kira saja. Tapi masyiah syar'iyah Tuhan tak ada kanak ki pada syarak Tuhan nak dia hidayah tak ada. Masyiah syar'iyah dengan mana hidayah taufik. Maka Allah Ta'ala pertunjukkan dengan nur Allah Ta'ala kepada orang-orang yang dapat hidayah. Itulah seperti mana berdoa oleh Ashabul Kahfi. Dalam doa Ashabul Kahfi ini, iaitu doa katanya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Patut kita baca doa ni. Suratul Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Hei Tuhan kami, berilah akan kami ni rasyadan, akan irsyad, bertunjuk. Tuhan tunjuk jalan ni, dapat hidayah. Tu Allahumma inna nastahdika li arsyida umurina. Hei Tuhanku, berilah dapat pertunjuk bagi irsyad kami. Kami duk ngajar, kami duk kecek ke apa, orang dengar tu dapat pertunjuk, dapat hidayah. Itu mana irsyad. Itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang mari pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuti'illaha wa rasulah faqad rasyada. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada. Siapa-siapa yang taat akan Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka orang itulah dapat pertunjuk irsyad. Wa man ya'sillaha wa rasulah, maka siapa-siapa yang deraka akan Allah Ta'ala dan Rasulnya, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan dia duk celah kat orang lain, melainkan celah diri dia sendiri. Dia sendiri pilih nak jalan hak tak molek. Wala yadurrullaha syai'a, dan tidak memberi mudarat akan Allah Ta'ala akan sesuatu pun. Tak ada mudarat apa kalau tak siturut pun. Maka doanya, Allahumma arsyidna ila tariqi hidayatik hatta tazuqa nufusuna halawata ta'atika wa kafa bika hadiyan wa mursyida. Allahumma arsyidna ila tariqi hidayatik hatta tazuqa nufusuna halawata ta'atika wa kafa bika hadiyan wa mursyida. Hei Allah, beri pertunjuklah ke kami kepada jalan hidayah Engkau, hingga boleh kecak oleh diri kami akan manih taat akan dikau. Dan madalah Engkau lah Tuhan yang beri hidayah,
dan Tuhan ia beri petunjuk. Maka alhamdulillah, semoga-moga kita boleh faham keadaan nama Tuhan, beriman dengan nama Tuhan, dan di antara puak-puak bid'ah iaitu daripada puak Jahmiyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, di antara ahli sunnah, di antara tertengah masalah af'al, tertengah af'alullah dengan i'tiqad dengan kata wahdatul af'al. Perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk, adakah hak tula atau hak lain? Maka ahli sunnah terbasa kepada ikhtiari usaha dibasa pada hamba, tapi semua dengan takdir Allah Ta'ala, dengan kanaki Allah semua. Terkadang kanaki Allah dengan kanaki kita saling tak jadi sama. Terkadang Allah Ta'ala lebih tahu. Innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Ta'ala tahu benda hak sembunyi dan benda hak sembunyi lagi. Apa beza di antara sirra dengan akhfa? Sirra mana hak kita dok sembunyi lah hati kita, Tuhan tahu. Wa akhfa ni mana kita dok sembunyi dah. Kita tak tahu hak kita nak buat. Kita kata hari ni kita nak pergi ikut tanding. Tuhan tahu kata kita nak pergi ikut yala. Bos apa pikir? Tak boleh pergi ikut tanding, pergi ikut yala. Ni sirra wa akhfa. Itu beza di antara sir dengan akhfa. Maka qadanilah semoga hari ini, semoga-moga kita dapat faham beza di antara perbuatan hamba, di antara mazhab ahli sunnah wal jamaah, dan di antara puak-puak bid'ah daripada puak Jabariyah dan puak Qadariyah, daripada puak Jahmiyah tentang masalah wahdatul af'al ataupun wahdatul af'al, maknanya itu artikel orang-orang yang mengaji martabat 7. Aku qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.